أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله إلى الناس مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana dengan kehendaknya, alhamdulillah, dengan keizinannya, insya-Allah, alhamdulillah kita dapat jumpa lagi pagi ini bagi membicarakan ilmu nahwu, insya-Allah. Jadi kita telah pun sampai kepada muka surat 47 di dalam kita punya nota. Okey. Muka surat 47. Mana dia? Keluar dulu. Keluar dulu. Okey, kita buka di dalam muka surat 47. Betul. Boleh nampak apa yang saya paparkan di sini? Nampak Ustaz, nampak. Ini adalah muka surat 47. Muka surat 47 ini membicarakan tentang isim-isim yang kita beri nama, bukan isim, huruf-huruf yang kita panggil huruf jar. Huruf jar. Huruf jar ialah huruf yang membariskan selepasnya berbaris bawah. Jadi di antara yang kita telah pergi ataupun kita telah bincangkan tentang huruf jar ni adalah terdiri daripada min. Itu muka surat berapa ni? Muka surat 46. Jadi di antara huruf jar yang masyhur lah, yang selalu kita jumpa dalam Quran, iaitu min, bermakna dari, ila, an, ala, fi, rabba,
kemudian bi, li, kah, munz dan munzu. Jadi apa yang dimaksud haraf atau huruf ialah huruf yang ada makna. Jadi dia huruf tapi dia bermakna. Macam ba. Ba tu maknanya dengan. Ka. Ka maknanya seperti. Dan sebagainya. Macam li maknanya untuk. Jadi maknanya haraf ini adalah dia mempunyai makna. Jadi haraf ini ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf. Itu haraf. Jadi kita pergi yang 1, 2 huruf dulu, iaitu yang satunya bi, yang duanya adalah an, min, fi. Itu adalah untuk 2 huruf. Yang 3 huruf, robba, munzu dan sebagainya. Banyak. Jadi dari situ kita telah pun membincangkan contoh. Contoh daripada Al-Quran, iaitu contoh tentang huruf jar. Macam ayat ini. Qul a'udzu birabbin nas ni, ayat akhir dia minal jinnati wan nas. Jadi oleh kerana ada min ni tadi, huruf jar, maka perkataan isim selepasnya adalah berbaris bawah. Jadi minal jinnati wan nas. Jadi lepas je huruf jar, isim selepasnya berbaris bawah. Kemudian ta ni berbaris bawah kerana adanya min. Kemudian an-nas ni kenapa dia berbaris bawah? Dia tidak duduk selepas min. Sebenarnya dia duduk selepas min kerana ada waw. Waw tu menjadikan dia juga duduk sebelah min. Jadi minal jinnati wan nas, iaitu golongan jin dan manusia. Jadi min tu membaris bawahkan jin, jinnati dan juga nasi. Itu peranan huruf jar. Dalam ayat berikutnya khasyah, iaitu wa ila sama'i kaifa rufi'at. Wa ila sama. Jadi wa ila sama, ila tu adalah huruf jar. Dan sama tu adalah isim selepas huruf jar. Jadi dia mestilah berbaris bawah. Sebab itulah sama'i ini berbaris bawah. Tidak boleh baris atas, tidak baris dhamma kerana ada ilah selepas sebelumnya. Kaifa rufi'at. Kaifa rufi'at. Kemudian bagaimana ia ditinggikan. Ini ta yang hujung yang mati itu adalah ta untuk muannas. Ta muannas. Jadi rufi'at. Muannas ni siapa? Muannas ni adalah sama. Kenapa sama itu dikatakan muannas? Kerana hujungnya ada alif mamdudah dan juga hamzah. Sebab itulah dia tergolong dalam perkataan muannas. Jadi wa ila sama'i, ada alif, ada hamzah, sama'i. Jadi itu tanda dia muannas. Dan oleh kerana muannas itulah maka dikenakan tak di sini rufi'at. Rufi'at. Ta tu ta ta'nis. Jadi dia punya perbuatannya pun muannas dan isimnya pun muannas. Dia kena sekali. Dia kena sama. Sama dengan rufi'at tu kena sama kerana dia sama-sama muannas. Tidak bolehlah isimnya muzakkar, dia punya perbuatan dia muannas atau sebaliknya. Tak boleh. Jadi dia kena sama-sama muannas. Itu juga anin. An maknanya tentang ataupun daripada. Jadi sini an. Maksudnya an naba'il azim. Naba'il azim ini adalah tentang berita yang besar. Berita yang besar. Jadi anil ni adalah an daripada huruf jar menyebabkan naba'i. Naba'i itu berita. Jadi berita. Berita yang macam mana? Berita yang besar. Jadi hamzah ni bagi bawah kerana an. Kemudian min ni bagi bawah kerana dia sifat kepada naba. Anin naba'il azim. Sebab itu azimi ni min bagi bawah kerana dia sifat pada naba. Naba ni bagi bawah kerana ada an. Jadi sebab itulah kedua-duanya berbaris bawah. Baris bawah pada naba kerana dia duduk selepas huruf jar. Azimi itu bagi bawah, itu adalah dia berbaris bawah kerana dia sifat pada isim yang berbaris bawah. Sebab tu dia pun kena
kena berbaris bawah. Begitu contoh yang kita telah lalu itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi Ar-Rahman, ini Ar-Rahman tak berbaris bawah lah. Sebab dia duduk sebelum huruf jar. Jadi huruf jar dia apa dia? Ala. Alal arsy. Kenapa arsy? Kerana dia duduk pas ala. Ala ni huruf jar. Nah, istawa maknanya arash. Jadi duduk di atas ala arsy istawa. Maknanya duduk bersemayang di atas arash. Ataupun arash ni adalah satu tempat yang saiznya lebih besar daripada alam ini, yang mana ianya tidak ada makhluk yang sampai di situ melainkan malaikat yang jaganya. Astawa maknanya bersemayang. Bersemayang ni ini perkataan istana kot. Tapi kalau perkataan kitanya apa bersemayang, mana bersemayang? Bersemayang ni maknanya duduk kot. Tapi tak bolehlah kita samakan duduk Allah itu, semayam Allah itu sama dengan semayam raja-raja sebagai contoh, tak sama. Tapi yang kita nak bincang ni, kenapa sin terbagi bawah? Sin terbagi bawah kerana adanya huruf jar, iaitu ala. Lepas huruf jar mesti bagi bawah. Begitu juga ayat yang berikutnya, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yang yuwaswisu. Yuwaswisu ini adalah fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' dan yang bermaksud bisik, membisikkan. Membisikkan ini adalah bisikan yang jahat. Fi sudurin nas. Fi suduri, pada dada manusia. Jadi fi ni adalah menyebabkan sudur ni baris bawah. Manakala nas ni, kenapa dia baris bawah? Dia berbaris bawah kerana nas ni duduk tempat maf'ulun bih. Bukan kerana sifat ke yang atas tadi sifat, yang itu adalah ini sebagai sifat, ini pula sama lepas alif lam. Jadi ini sudurin nas ni, nas bagi bawah kerana dia adalah mudhafun ilaih. Dada siapa? Dada manusia. Maknanya dada itu kepunyaan manusia. Jadi nas ini adalah mudhafun ilaih, dia berbaris bawah. Jadi baris bawah dia ini bukan kerana huruf jar, tapi huruf baris ini kerana dia adalah mudhafun ilaih. Tak ada huruf jar pun dia mudhafun ilaih. Tak ada fi ni, sudurin pun dia duduk bawah-bawah. Sebab dia duduk tempat jar ataupun duduk tempat maf'ulun bih. Fi sudur. Jadi hari ini kita sepatutnya kita berhenti di sini. Minggu lepas kita berhenti pada muka surat ini. Dan hari ini kita pergi pada muka surat 47. 47 iaitu ayat ini dia. Pada muka surat 47, kita berhenti di sini dulu. Rabba rajulin karimin laki tuhu. Jadi Rabba itu maknanya sedikit sekali. Rajulin, kenapa dia bagi bawah? Kerana adanya Rabba. Ini adalah huruf jar yang bermaksud sedikit sekali atau jarang sekali. Dan karimin. Karimin ini adalah sifat. Sifat kepada siapa? Sifat pada rajulin. Oleh kerana rajulin ini bagi bawah, disebabkan ada Rabba, maka karim pun bagi bawah. Kenapa karim bagi bawah? Dia ada sifat pada rajulin. Jadi sifatnya ada 4 sebab kena sama. Yang pertama, sama-sama berbaris, sama baris dia. Kalau bawah belaka, kalau atas belaka, kalau dhammah belaka. Kalau ada alif lam belaka, ini ada alif lam, ini kena ada alif lam juga. Kemudian bilangan dia, kalau ini 1, ini pun 1 juga. Kemudian jantina dia, ini laki-laki, ini pun laki-laki. Jadi ada 4 sebab. Ada 4 sebab kenapa dia itu dikatakan sifat. Jadi apabila sifat, dia kena baris yang sama. Contoh di sini, rajulin. Lam tu baris bawah, 2. Maka karim kena karimin. Kenapa dia baris bawah? Kerana dia sifat kepada rajulin. Dan dia tak ada alif lam. Ar-rija, bukan ar-rija, dia tak ada alif lam.
maka tak boleh kata Al-Karim. Kalau kita kata Al-Karim, dia bukan lagi sifat. Rajulun adalah muzakkar, maka Karim pun muzakkar. Jadi empat fakta tu kena sama, kena betul, barulah dia katakan dia sebagai sifat. Jadi baris bawah kerana dia sifat kepada rajulun. Bukan duduk sebab Rabbah. Jadi Rabbah ni membaris bawahkan rajulin, tapi Karim membaris bawah bukan kerana Rabbah, tapi kerana dia sebagai sifat kepada rajulin, iaitu mulia. Mulia. Jadi jarang sekali ataupun sedikit sekali aku jumpa lelaki yang mulia, ataupun sedikit sekali lelaki yang mulia aku telah jumpa. Jadi laki tuhu. Laki tu ni lagi perkataan laqaya. Laqaya tu maknanya dia telah jumpa. Kalau saya yang telah jumpa, jadi laki tu makna aku. Laki tu adalah tu saya. Ku tu dia. Saya telah jumpa dia. Jadi sangat sedikitlah laki-laki yang mulia itu telah aku jumpai dia. Hu tu adalah hu dia, iaitu rajulin. Tu ni saya. Fa'al ni fa'al madi. Fa'al madi dia punya fa'alnya di ujung. Tu ni ujung, tu ni saya. Tapi kalau fa'al amar, fa'al mudhari', tu ni duduk depan, bukan tulah tapi ana. Al-ki tu. Jadi kalau sekiranya fa'al mudhari', dia punya tu ni adalah berbentuk hamzah, tak di depan. Hu-nya. Nya malah adalah maf'ul bih dia. Tu ni fa'il dia. Sebab itu dibagi dhamma. Jadi dalam ayat ini kita dapati rajulin berbagi bawah kerana adanya huruf jar, iaitu Rabbah. Kemudian Karim ni berbagi bawah kerana dia sifat. Kemudian tu ni berbagi depan menunjukkan saya. Hu tu menunjukkan dia. Dia adalah orang yang saya jumpa. Itu juga dalam kul a'udzu birabbin nas. Kul ni adalah fa'il amar. Katakan apa? A'udzu, aku berlindung. Birabbi, dengan Tuhan. Nasi, dengan Tuhan manusia. Jadi katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Jadi kul ni suruhan. Suruh apa? Suruh a'udzu. A'udzu ni adalah aku berlindung. Maknanya ini fa'il mudhari'. A'udzu. Saya sedang berlindung. Jadi ayat ini a'udzu bi rabbin nas ni adalah ayat dalam bentuk dimulakan dengan fa'il. Maka ayat yang dimulakan dengan fa'il, maka kita beri nama dia jumlah fa'iliyah. Manakala yang di atas ni ini dimulakan dengan huruf jar. Huruf jar ni kita panggil dia syubi jumlah. Itu dia punya jenis-jenis ayat. Jadi ayat ni adalah ayat fa'iliyah kerana dia dimulakan dengan fa'il. Apa fa'ilnya? A'udzu. Aku sedang berlindung. Berlindung dengan siapa? Dengan Allah. Allah siapa? Allah manusia. Jadi bi rabbi, bi ni bagi bawah, kenapa? Kerana ada ba. Ba tu huruf jar. An-nas ni adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih sentiasa berbagi bawah. Apa mudhaf je? Mudhafun ilaih. Mudhaf belum lagi bagi bawah. Tapi mudhafun ilaih dia adalah berbaris bawah. Jadi dalam kes ini bi rabbi ni dia adalah mudhaf. Mana mudhafun ilaihnya? Mudhafun ilaihnya nasi. Jadi nasi mudhafun ilaihi berbaris bawah, sin dia. Manakala bi rabbi ni dia berbaris bawah bukan kerana dia mudhaf, tapi kerana ada bi di depan. Bi itu menyebabkan dia berbaris bawah kerana bi itu adalah maksud dengan huruf jar. Jadi isim selepas bi kena berbaris bawah, jadi bi rabbi. Nasi ni adalah mudhafun ilahi kepada manusia. Maknanya
manusia, Tuhan itu Tuhan manusia. Tuhan manusia. Maksud Allah lah. Jadi aku berlindung dengan Tuhan manusia. Iaitu berlindung dengan Allah. Jadi kenapa dia bagi bawah? Bi bagi bawah. Bi Rabbi kerana ada bi depan. Kemudian nas bagi bawah kerana ada mudhafun ilaih. Kena ingatlah tu mudhafun ilaih sentiasa berbagi bawah. Jadi berbagi bawah ni ada dua. Satu disebabkan oleh huruf jar seperti ini bi Rabbi menyebabkan bi bagi bawah. Satu lagi an-nas ni dia tak ada huruf jar depannya, tapi dia duduk di tempat mudhafun ilahi. Mudhafun ilahi itu berbaris bawah, wajib berbaris bawah. Okey. Jauh ini ada apa-apa yang nak ditimbulkan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Saya nak tanya tadi yang bahagian atas yang rubba rajulin tu, yang itu dia rabba ke rubba ke Ustaz, sama ke Ustaz? Rubba. Rubba, bukan Rubba. rabba. Rubba. Kalau Kalau rubba dari Tuhan. dari Tuhan. Ini rubba. Rubba. Terima kasih Ustaz. Okey. Okey. Jadi kalau tak ada, kita teruskan pada ayat berikutnya. Iaitu ayat dalam surah Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiyal hijarati au asaddu qaswah. Jadi summa selepas itu. Bersumma selepas itu, summa ni bertindak sebagai huruf ataf. Itu dan. Tetapi dia merefer kepada ayat sebelumnya. Summa qasat qulubukum, maka kemudian sesudah itu qasat. Ada ta mati di sini. Bila ta mati, maknanya ta tu taknis. Qasat maknanya keras. Kemudian keras qulubukum, hati kamu. Min ba'di zalik. Sesudah itu fahiya kal hijarati au asaddu qaswah. Jadi kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Jadi hati siapa ni? Hati orang-orang yang tidak mahu menerima kebenaran ataupun orang kafir. Jadi qasat ni kenapa dengan ada ta taknis di sini? Kenapa dia ada ta taknis? Kerana dia punya yang dialamatkan ni qasatnya adalah hati. Qulu bukum. Jadi qasat ni maknanya hati ni muannas. Qasat qulu bukum. Dia adalah muannas, sebab itu disebutkan qasat. Mim dan min ba'di. Kenapa ba'di? Sepatutnya ba'du. Dia ba'di kerana dia duduk sebelah mim. Dari. Jadi ba'du sepatutnya apabila dia duduk lepas mim, kita sebut ini ba'di yang bermaksud selepas ataupun sesudah. Ba'di maksudnya sesudah. Jadi ba'di ini juga dia adalah huruf zarah. Huruf zarah isim selepasnya mesti berbagi bawah. Tetapi di sini dia adalah isim zalika. Zalika ni adalah isim isyarah. Isim isyarah dia adalah mabni, tak berubah. Walaupun dia duduk lepas pi ke, duduk ba'da ke, duduk lepas apa pun, dia tetap zalika. Dia tak berubah. Kenapa? Kerana barisnya mabni, tak berubah. Dan fahiyah ni dia alamat kepada qulubu. Maknanya hiya tu hati. Dan hati kal hijarah seperti batu. Seperti baru dari segi apanya? Dari segi kerasnya. Au asad qaswah, atau lebih keras daripada batu. Jadi orang-orang kafir itu dia bukan tak dengar kebenaran, dia bukan tak tahu apa dia kebenaran, tetapi hatinya keras. Hatinya sombong. Hatinya tak mau menerima kebenaran. Tak mau menerima kebenaran itu sombong maknanya.
Jadi dia kafir kerana dia sebenarnya dia sombong. Kerana hatinya bersifat seperti batu, malah lebih keras dari batu. Jadi di sini kita dapat ba'di itu adalah berbaris bawah kerana duduk selepas min. Kemudian kal hijarati. Kal hijarati ta ni baris bawah kenapa? Kerana adanya kaf. Kaf ni maknanya seperti. Kal hijarah, seperti batu. Asad dukaswah, dan malah lebih keras daripada batu. Jadi di sini adanya kal menyebabkan ta itu berbaris bawah. Di sini adanya min menyebabkan ba'di itu berbaris bawah. Okey. Jadi maknanya setiap isim selepas huruf jar mesti baris bawah. Kita tengok pula dalam ayat ini yang selalu kita baca. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil, baris bawah juga. Alamin pun baris bawah juga. Kenapa? Alhamdulillah ni dia tak baris bawah lah. Sebab dia di pangkal ayat. Dan ayat ni ayat isim. Apabila ayat ni ayat jumlah isim, jumlah nama, maka dia duduk di depan tu kita panggil dia mubtada'. Mubtada' maknanya memulakan perkataan mula-mula. Mubtada'. Kemudian apabila mubtada' dia mesti bagi dhamma. Hukum mubtada' mesti bagi dhamma. Jadi alhamdu. Du tu berbagi dhamma kerana dia duduk di tempat mubtada'. Sebab mubtada' tu apa dia? Tempat lepas sekali. Tempat memulakan ayat. Jadi ayat ini ayat isim. Ayat isim dia mulakan dengan perkataan isim. Apabila dia mula dengan perkataan isim, maka isim yang pertama tu kita panggil dia mubtada'. Mubtada' tu apa? Mubtada' tu permulaan. Permulaan ayat. Dan lillah. Lillahi. Kenapa ha Allah ni bagi bawah? Kerana ada lam depan. Li. Untuk. Jadi li ni adalah huruf jar. Jadi lillahi, maka hi tu bagi bawah. Sebab itulah bismillah, alhamdulillah, lillah, hi tu bagi bawah kerana dia duduk selepas lam. Lillah. Manakala pula Rabbi. Rabbi, kenapa tidak Rabbu? Kenapa tidak Rabbah? Dia tak boleh bariskan selain di bawah kerana Rabbi ini adalah sifat kepada Allah. Apa sifat Allah ni? Rabbi, maknanya pencipta. Pencipta, itu sifat dia. Allah ni sifat dia mencipta. Ataupun dalam kataan lain, Rabbi itu juga maknanya Allah. Allah dari segi nama dia adalah Rabbi. Rabbi itu maknanya pencipta. Jadi segala puji bagi Allah yang mencipta alamina. Alamina, alamin ni apa dia punya baris sepatutnya. Kerana dia duduk di tempat ini kita panggil Rabbi ni kita panggil dia adalah maf'ul. Dia adalah mudhaf, manakala alamin mudhafun ilahi. Mudhafun ilahi ini mestilah berbaris bawah. Mana baris bawah dia? Baris bawahnya bukan dengan baris, tapi dengan huruf. Ya nun ini menunjukkan berbaris bawah. Ini jamak muzakkar salim. Alamin ni benda, alam. Tapi kenapa dia masuk diberikan baris dengan muzakkar salim? Dan dia benda. Dia benda. Benda. Maknanya benda ni sepatutnya dia jamak taksir. Bukan jamak muzakkar salim. Jamak salim ni menunjukkan orang lelaki. Tapi kenapa alam ni dia anggap sebagai orang lelaki? Jadi banyak perbahasan ini. Jadi kesimpulannya mengatakan bahawa di dalam alam ni terdiri daripada orang lelaki dan juga orang perempuan. Jadi apabila ada orang lelaki dan ada orang perempuan, maka kita golongkan dia kepada orang lelaki. Jadi alam ini adalah tempat orang lelaki dan orang perempuan duduk. Jadi oleh kerana itu dia adalah alamin. Bukannya tempat. Kalau tempat alim tu alamin tu dia punya jamak dia
bukan alamin. Dia adalah jamak taksir. Jadi ini ayat menggunakan jamak muzakkar salim kerana alam ini adalah tempat manusia duduk dan manusia terdiri daripada laki-laki, maka dilaki-lakikan ataupun di jamak taksir di jamak muzakkar salimkan. Jadi jadilah alamin. Alamin itu adalah jamak muzakkar salim. Padahal dia benda. Dia dijamakkan muzakkar salim menunjukkan bahawa dia adalah mempunyai kehebatan, mempunyai kekuatan dan mempunyai kandungan yang sangat hebat. Dan kehebatan dia seolah-olah macam dia seorang laki-laki. Alamina. Ini adalah mudhafun ilahi. Patutnya bagi bawah, tapi bagi bawah bukan dengan bagi bawah, tapi bagi bawah dengan ya nun. Ini maknanya dia adalah berbaris bawah. Kemudian ayat berikutnya, yang ini ada apa-apa persoalan? Ini Ustaz. Ya, saya. Ustaz, yang saya perhatikan bila Ustaz nyatakan pembarisan segala ayat ni, tapi kalau kita rujuk kepada i'rab kan, Ya, dia akan menyatakan sikit macam tadi alamin. Dia cakap itu mudhafun ilaih, majrur kan. ya, Lepas tu bil ya, ada ya di situ, Ya. menunjukkan dia tu la apa tu jamak muzakkar salim. dia muzakkar salim, ya, betul. Betul. Boleh kalau itu kalau bila Ustaz cakap tu saya akan refer pada i'rab. I'rab pun ada sedikit adalah, tapi dia menyatakanlah yang menyatakan benda ni baris bawah, apa muzakkar salim tu baris bawah. Ya. Boleh saya refer macam tu. Kataan alamin saja yang di muzakkar salim kan. Dia muzakkar salim kan. Yang lain tak. Lain tak ada kan. Ini alamin ni alam kan. Alamnya alam ni benda. Benda. Dia dimuzakkar salimkan kerana benda ni bukan benda biasa. Benda yang ada kaitan dengan tempat duduk orang lelaki dan sebagainya. Itulah. Itu dia dimuzakkar salimkan. Oh. Okey. Okey. Kalau nak ikut dia punya jamak taksir dia bukan ini. Yalah, tak ada lagi nampak dah. Lain dia punya perkataan dia. Okey Ustaz, saya selalu lampingkan dengan bila baca tu gunakan i'rab jugalah separuh. Okey, boleh. Saya bolehkan ya? Boleh gunakan i'rab. Lagi bagus. Okey. Terima kasih. Okey. Kemudian ayat yang berikutnya, bukan ayat Quran ni. Ma ra'aituhu mun yaumi ahadi. Jadi ma ra'aituhu maknanya aku tidak melihat dia. Ma tidak ra'aituhu ini adalah perkataan fa'il. Fa'il apa? Fa'il madi. Apa sebab fa'il madi? Sebab tu-nya di hujung. Fa'ilnya di hujung. Ma ra'aitu. Saya tidak melihat. Melihat siapa? Hu. Hu ni adalah mudhafun ilaih. Maf'ulun bih, maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih patutnya bagi atas. Ra'aitu. Saya melihat. Melihat siapa? Melihatnya. Jadi nya itu yang kena buat. Yang kena buat dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih sepatutnya bagi atas. Tetapi oleh kerana hu ni adalah mabni, maka dia tak boleh dibariskan atas. Jadi dia tetap dibaris hu. Jadi ra'aituhu, aku tidak melihatnya. Atau tidak melihat dia. Mun yaumin, sejak yaumin ahadi. Yaumin ni patutnya yauma ataupun patutnya yauma lah. Sebab apa? Sebab dia dia tak ada sebab. Kalau tak ada munzu ni patutnya yauma lah, yaumu lah. Tapi oleh kerana ada munzu ni menyebabkan dia jadi yaumi. Kenapa yaumi? Bagi bawah kerana ada munz. Munz ni maknanya hingga ataupun sejak. Jadi dia adalah huruf jar. Oleh kerana huruf jar maka yaum ni hari ini berbagi bawah, min berbagi bawah.
kerana ini huruf jar, menyebabkan dia berbaris bawah. Dan muz ni juga dianggap sebagai zaraf. Jadi kalau zaraf pun dia kena baris bawah. Kerana ahadin ini adalah ini yaumin, ini ahadin, ini mudhaf, ini mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi mesti berbaris bawah. Hari Ahad. Jadi hari itu kepunyaannya Ahad. Jadi hari Ahad. Jadi hari Ahad adalah mudhafun ilaihi, maka dia kena dibaris bawahkan. Sebab itulah ini baris bawah. Bukan baris bawah kerana huruf jar, tetapi dibaris bawah kerana mudhafun ilaihi. Mudhafnya mana? Mudhafnya yaumi. Yaumi ni boleh yauma, boleh yaumu, boleh yauman. Tetapi oleh kerana dia duduk lepas munzu, maka dia tak bolehlah kita bariskan selain daripada baris bawah. Nama sesudah huruf jar mesti berbaris bawah. Jadi yaumi ni adalah nama selepas huruf jar mesti baris bawah. Manakala ahad, ahadi dia berbaris bawah bukan kerana tapi kerana dia duduk di tempat mudhafun ilaihi. Okey. Munzu ni Ustaz, Munz tu pun ni isim yang 6 kan? Isim yang 5 kan? Tidak, ini bukan isim yang 5 ni. Ini zaraf. Ini zaraf, ini pun zaraf. Okay. Munzu dengan munz sama makna. Dia dua-dua adalah sama tugas dia, iaitu huruf jar. Muz pun huruf jar, munzu pun huruf jar. Jadi dua-duanya adalah membaris bawahkan isim selepasnya. Yang anggap sebagai huruf jar. Tapi dia sebenarnya adalah zaraf. Tapi huruf jar pun peranan dia juga. Munzu. Jadi ayat yang bawahnya ma akaltu. Lahma munzu sanatin. Ma tidak aku makan. Mana akunya? Akunya ta baris depan. Itu menunjukkan aku. Apabila ta duduk di ujung, bermakna fa'il ini adalah fa'il mudhari'. Jadi aku telah tidak makan. Makan apa? Lahma. Lahma baris atas. Kerana dia maf'ulun bih. Benda yang dimakan ialah daging. Jadi dia baris atas ni kerana dia duduk di tempat mudhafun ilaihi. Duduk di tempat maf'ulun bih. Selalu ketukar. Okey. Jadi munzu ni adalah dianggap sebagai huruf jar dalam ayat buku kita ni, tapi dia sebenarnya adalah zaraf. Dan sanatin. Sanatin kenapa tin? Kerana dia duduk selepas zaraf atau selepas huruf jar munzu. Jadi maknanya aku tidak makan daging sejak setahun yang lepas. Mana lepasnya? Tu. Akal tu. Akal tu ni maknanya fa'il madi. Fa'il madi maknanya fa'il yang telah berlalu. Jadi aku telah tidak makan daging sejak setahun. Jadi tu ni tandanya aku, dan tanda juga fa'il mudhari', dan lahma berbaris atas kerana dia adalah maf'ulun bih. Tidak makan apa? Makan daging. Jadi dia benda yang kena makan. Jadi daging itu adalah maf'ulun bih. Munzu adalah zaraf, sanatin adalah sejak setahun. Itulah tin itu berbaris bawah kerana dia duduk sebab munzu. Jadi perhatikanlah ayat dan contoh di atas. Setiap kata yang didahului oleh huruf jar mestilah berbaris kasrah. Ustaz, nak tanya sikit. Silakan. Jadi peranan huruf zaraf dengan huruf jar sama membawahkan apa? Sama. Kalau zaraf itu maknanya kedudukan. Kedudukan. Maksudnya dia pun membawahkan baris yang dia membawahkan baris selepasnya. Sama juga peranan dengan huruf jar lah. Huruf akhir. Membaris bawahkan huruf akhir isim selepasnya. Okey Ustaz, terima kasih. Jadi dalam hal ini isim dia adalah sanah. Sanah maknanya tahun.
Jadi di bawah. Jadi kalau kita kaji balik, kenapa sanatin bawah? Kerana depannya ada munzu. Kenapa lahma ni berbaris atas? Kerana di depannya ada perkataan yang menjadikan dia sebagai maf'ulun bih. Ini fa'il. Akal tu, aku telah makan. Fa'il. Bila fa'il, ada dia punya maf'ulun bih. Benda yang kena buat. Apa yang kena buatnya? Kena makan. Makannya makan apa? Makan daging. Oleh kerana daging itu adalah maf'ulun bih, kena baris atas. Jadi kena setiap baris ni kita faham kenapa dia begitu. Kenapa dia baris atas, kenapa baris dhamma, kenapa baris mati dan sebagainya. Okey, ada soalan lain? Okey. Kalau tak ada, teruslah. Kalau tak ada, kita teruskan muka surat 48. Jadi selain daripada huruf jar yang disebut di atas, ada juga huruf yang termasuk huruf jar, iaitu huruf qasam. Huruf qasam itu adalah huruf sumpah. Huruf sumpah ni ada 3 ya, iaitu wa, ba dan ta. Wa, ba dan ta. Yang maknanya kalau orang nak bersumpah, dia kena bersumpah dengan nama Allah dan nak menunjukkan dia bersumpah kerana ada wa depan. Wa itu apa? Wa demi. Ataupun kalau tak nak dengan wa, boleh dengan bi. Billah. Jadi wallahi, billahi, ataupun tallahi. Jadi kalau bersumpah, inilah perkataan dia. Tak boleh perkataan lain. Kita tak boleh bersumpah dengan perkataan demi ayah aku ke, demi tanah yang aku miliki ke, atau demi kereta baru aku ke, tak boleh. Kalau kita nak bersumpah, kena sumpah dengan kalimah ini. Iaitu ada wa, ada ba, ada ta, lepas tu mesti Allah. Wallahi, wallahi, tallahi. Ini adalah huruf sumpah. Huruf sumpah wa, ba, ta. Jadi ketiga-tiganya bermaksud demi. Demi Allah. Huruf qasam. Jadi huruf qasam dalam Quran ada banyak sangat. Contoh yang kita tengok di sini, contoh dari segi ayat wal asri. Wal asri. Jadi ra ni bagi bawah kenapa? Kerana banyak ada wa sumpah. Wa sumpah menjadikan perkataan isim selepasnya berbaris bawah. Demi masa. Bukan dengan dan. Dengan jangan maknakan dengan dan masa. Tak kena, tak betul. Tapi dia adalah wa ni, wa sumpah, wa yang membawa arti demi. Demi masa. Jadi ra terbaris bawah kerana disebabkan oleh wa depan tu wa sumpah. Itu satu lagi yang menyebabkan dia berbaris bawah. Dalam kitab yang lain, dia anggap wa sumpah ni sebagai huruf jar juga. Wa, ba, ta tu dia anggap huruf jar. Jadi apabila huruf jar, sesudahnya mestilah bagi bawah. Kemudian pada ayat Yusuf, surah Yusuf ayat yang ke-73. Qalu tallahi. Ini maknanya dia telah bersumpah dengan nama Allah. Tallahi. Laqad alimtum ma ji'na linafsida fil ardh. Jadi saudara Yusuf. Qalu ni siapa yang kata? Saudara Yusuf. Saudara Yusuf yang 10 orang tu. Saudara Yusuf menjawab. Apa jawapan dia? Demi Allah. Demi Allah sesungguhnya kamu mengetahui bahawa kami datang bukan untuk membuat kerosakan di negeri ini. Kami bukanlah para pencuri. Qalu maknanya berkatalah 10 orang sahabat, 10 orang adik-beradik Yusuf yang mak lain tu kepada Yusuf tu adik dia, tapi dia tak tahu, dia tak kenal adik dia yang dulu masa Yusuf masa kecil dia, mereka inilah yang buang campakkan Yusuf ni dalam pergi yang ada kata pergi buta dan sebagainya. Jadi dia tak kenal, tapi dia bersumpah. Tallahi laqad alimtum ma. Engkau tahu ni maknanya dia datang tu untuk membuat apa dipanggil trade, pertukaran
perniagaan melalui apa dia panggil? Barter trade. Barter trade. Barter trade. Adik-beradik Yusuf ni daripada Syam datang ke Mesir untuk mencari makanan. Kerana zaman tu zaman tak ada hujan. Jadi apabila tak ada hujan, makanan di tempat dia tak jadi, menyebabkan dia keputusan bahan makanan. Maka dibawalah barang-barang dia. Mengikut setengah tafsir kata barang-barang dia tu adalah bahan-bahan rumah yang dah tak pakai. Tak apa lagi benda-benda yang boleh dibuat tukar lah. Jadi tak lama tu dibawa bersama-sama mereka bubuh dalam karung, pergi jumpa dengan Yusuf. Dia tak tahu bahawa Yusuf tu adalah adik-adik dia. Kemudian minta pertukaran. Minta tukarkan atak yang dah lama yang tak pakai tu dengan makanan. Sebab dia tak ada makanan. Kemudian Yusuf ni bagikan balik barang dia tu dan juga bagi makanan yang kendaki. Jadi maknanya Yusuf tahulah bahawa dia datang ni untuk mencari rezeki. Bukan nak buat jahat. Tetapi di dalam karung adik dia tu, ketika dia datang dengan adik dia sekali, jadi dalam karung adik Binyamin tu, dia masukkan dipanggil penyukat daripada barang yang berharga lah. Mungkin emas dan sebagainya. Jadi apabila masuk dalam karung adiknya, Binyamin, maka apabila kabilah dia tu mula nak bergerak, nak balik, maka dia buat announcement ada barang kena curi, ada barang hilang. Jadi pihak istana atau pihak Nabi Yusuf minta supaya cek siapa yang mengambil barang tu. Tiba-tiba barang tu jumpa dalam karung Abu Yamin. Binyamin, bukan Abu Yamin, Binyamin. Jadi Binyamin kena tahanlah. Sebab dia telah ambil barang istana. Penyukat tu. Jadi dia anggapkan sebagai Binyamin mengambil barang tanpa izin lah. Jadi jawab adik dia, qalu, mereka berkata, adik-adik dia kata, tallah laqad alimtum ma ji'na linafsida fil ard. Jadi saudara Yusuf menjawab, demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahawa kami di sini nak mencari rezeki, bukanlah nak buat kerosakan atas negeri ini, bukan untuk buat keburukan. Jadi kami bukanlah para pencuri. Tujuan dia supaya lepaskan Binyamin. Kerana ayahnya telah berpesan, jangan tinggalkan Binyamin kan mana. Jangan kamu hilangkan Binyamin sebagaimana kamu dulu menghilangkan Yusuf. Jadi inilah jawapan dia. Jawapan dia ada mengandungi sumpah. Ya tallahi. Jadi qalu tallahi. Jadi tallahi ni lepas Allah ni bagi bawah, maknanya ta tu adalah ta sumpah. Apabila ta sumpah, maka selepasnya mesti bagi bawah. Sesungguhnya kamu tahu, laqad alimtum. Kamu tahu, majikna, kami tidak datang linufsida, untuk membuat kerosakan fil ard, di atas bumi. Wa ma kunna sarikin. Tapi kami adalah kami bukanlah orang yang mencuri. Jadi di sini tallahi, ha bagi bawah kerana ada ta. Tallah. Kemudian fil ard ba tu bagi bawah kerana depannya ada fi. Kemudian wa ma kunna sarikin, ini sarikin ni sepatutnya bagi apa? Cuba cek di dalam apa namanya i'rab. Ki ni sama ada berbaris mati ataupun berbaris atas. Tapi bukan domah. Kalau domah wa nun. Ini sariki. Dia berbaris bagi apa? Okey. Dia sepatutnya berbaris, patut bagi atas. Tapi dibariskan dengan ya nun. Kenapa dia bagi atas? Di dalam i'rab kita jumpa sebab apa dia bagi atas. Ada. Sebab dia duduk lepas kunna.
Kunna. Kunna. Isim kana, Isim kana tu. kalau isim kana dia mesti Ah. mudhaf. Tapi Mudhaf. kalau dia Kunna. kalau dia khabar kana mesti bagi atas. Oh, okey. Jadi ini bagi atas ni. Sarikina. Sarikina. Kunna. Sebab apa dia bagi atas? Sebab dia duduk di tempat khabar kana. Khabar kana. Okey. Khabar kana. Yang itu kita belum sentuh lagi lah pada kuliah kita ni. Tapi tak apalah, bagi tahu dulu kan. Okey. Bagi tahu dulu. Jadi rumusnya ada dua rumus yang boleh digunakan. Kalau tuan-tuan nak pakai rumus dia ni, pakailah. Saya tak pakailah rumus dia ni. Sebab payah sikit lah. Saya ingat cuba tengok huruf tu, kita tahulah huruf ini huruf ja, jadi huruf ja tak payahlah kita nak rumus lagi. Tapi kalau nak pakai bolehlah. Bila kalian mimpi lala. Oh. Jadi bila kalian mimpi lala maknanya bila kalian min fa fi ala. Okey, okey. Bila kalian mimpi lala. Bila tu maknanya bi tu ba. Dan la tu bila. Ka tu kalian. La lian. An. Jadi kalian tu adalah mengandungi kaf, mengandungi apa ni? Kaf dan lian. Kaf, li dan an. Kemudian lala. Lala tu mengandungi mimpi. Mimpi tu melalui min dan fi. Min huruf ja, fi huruf ja. Kemudian ala. Ala tu adalah ain lam ya, ala. Ain lam ya. Jadi bila kalian mimpi lala. Maknanya bilangkah li an min fi ala. Itu bila kalian mimpi lala. Dan yang bawah pula an bawa piala milik Manila. An tu al-Hindan an. Dan piala tu fi. Ala lah. Ba lah. Li dan sebagainya. Jadi saya tak buat match lah dengan dia punya apa ni, rumusan lah. Lebih baik kita tengok, kita tahulah ini adalah huruf ja. Tapi kalau tuan nak guna ini boleh. Bila kalian mimpi lala. Duduk seorang dekat raja. Bila kalian mimpi lala. Nanti kalau suami meninggal pula, apa ni? Sebut lala ni jadi masalah lah pula. Jadi tak payah. Saya tak pakai yang itulah. Okey. Jadi tuan-tuan ingat sendirilah. Okey, sejauh ini ada apa-apa perbincangan? Okay, Ustaz. Tak ada ya? Tak ada, kita teruskan pada di sini tadribat. Tadribat yang maknanya latihan lah. Nak test kita faham ke tidak apa yang kita belajar daripada mula tu sampai ke muka surat ini. Kita daripada muka surat berapa ni? Muka surat 48. Jadi dalam latihan ini dia kata tentukan mana yang termasuk fa'il, isim ataupun huruf daripada surah An-Nas berikut dengan menulis F sebagai fa'il, I sebagai isim, S sebagai huruf. Saya rasa ini mudah sangatlah kot. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu ada dua. Satu haraf S lah. Satu lagi I, isim. Jadi kalau haraf ni adalah huruf, jadi H, I. H itu adalah haraf, I itu adalah isim. Dan Allahi ini memanglah dia isim. Tulislah sini I. Rahman ni juga isim. Tulislah I. Tapi di dalamnya ini adalah isim sifat. Ar-Rahim pun isim. Tulislah I. Jadi sini H-I. Kadang kul ini fa'il. Katakan. A'udzu ini pun fa'il. Bila fa'il tulislah F. Bi Rabbi isim dengan
Araf. Tulislah isim dengan Araf. Jadi maknanya HI. Nasi, nasi ni isim, tulis I. Isim. Maliki pun tulis I sebab dia isim. Nas isim. Isim. Ilahi ini adalah haraf. Nasi isim. Min Isim. araf. Min Sarri perbuatan. Fa'al. perbuatan fa'il. Waswas perbuatan. Khannas isim. Allazi isim. Iaitu isim isyarat. Wasfi fa'al. Pada fi adalah haraf. Araf. Sudu isim. Nasi isim. Min haraf. Jannati isim. Nasi isim. Itu je. Mudah sangatlah. Tuan-tuan isi sama ada H ke I ke ataupun F. Dapatlah jawapan dia. Saya fikir semua boleh buat. Tak perlu dibincang panjang-panjang. Tapi kalau ada yang nak bertanya pun boleh juga. Kalau ada yang nak berbincang boleh. Okey. Tak ada. Kalau tak ada. Tak ada. Teruskan pada muka surat berikutnya. Latihan kedua. Ubahlah kata-kata berikut ke bentuk yang diminta. Apa yang diminta? Kata-kata ni inilah. Mudarrisun, hafizun, shaimun, muhsinun, muhandisun. Jadi perkataan ini, semua perkataan ini kalau mufrad macam ni. Kalau musanna macam mana? Dua. Boleh di sini. Mudaris itu satu. Kalau dua, mudarisani. Dua. Begitulah seterusnya. Kemudian di sini cuma kita tambah alif nun bagi bawah. Dua. Musanna tu tambah alif nun bagi bawah. Tambah alif nun bagi bawah. Jamak. Jamak ni adalah semua ini adalah lelaki. Betul? Ini mudaris lelaki, hafizah lelaki, shaim lelaki. Mudaris ni adalah guru. Hafizah ni adalah orang yang hafal. Shaimun adalah orang yang puasa. Muhnisun orang yang ikhlas. Muhandisun jurutera. Semua ini adalah muzakkar. Jadi muzakkar kemudian muzakkar mufrad. Kalau muannas dia tambah alif nun. Mudarisani, hafizani, shaimani, muhsinani, muhandisani. Itu kalau dua. Kalau jamak dia muzakkar salim. Jadi jamak muzakkar salim tambah wan. Jadi yang ini dapat di kolam ni jadi mudarisuna. Ini hafizuna. Ini shaimuna. Ini muhsinuna. Ini muhandisuna. Okey. Wanun bagi atas. Wanun. Kemudian kalau dia muannas, apa dia? Kalau mudarisun muzakkar, muannas apa dia? Tulis kat sini. Kalau dia perempuan. Kat sini tulis. Apa dia? Jadi sini mudarisatun. Mudarisatun juga. Risatun. Tambah Mudarisatun, mudarisatani. Satani kemudian Mudarisat. jamak Mudarisatun. Dia punya jamak. Jamak Mudarisatun, mudarisatani, mudarisatun. Betul. Alif ta marbuta. Jadi jamak ni jamak muannas salim. Okey. Jamak muannas salim tambah alif ta hujung dia. Maftuhah. Senang sangat. Senang sangat. Tapi kalau ada yang nak bertanya boleh juga. Soalan nak buat. Tuan-tuan ada yang di print kan? Kata ni yang dah di print ada kan? Tak ada, saya tengok. Tengok dalam tu je. Saya tengok dalam komputer lah. Print lah satu ataupun dua ataupun tiga ni untuk nak tulis ni. Okey. Kalau tidak, copy je. Kopi. Copy je buat gaisan tu. Itu tulis. Boleh juga. Jangan tak buat dah lah. Supaya tuan-tuan dapat ingatan lebih lama. Kemudian ini untuk latihan yang ketiga.
Hadis yang ketiga dikata tentukanlah kelompok dari kata berikut ini dengan memberi tanda pangkah. Ada kolom yang disediakan. Ingat, satu kata boleh masuk dalam berapa kelompok. Jadi katakan bakrun. Bakrun adalah kata nama. Apa nama jenis bakrun ni? Muzakkar kan? Muzakkar. Muzakkar. Ada pangkah. Ya. Mu'annas salah. Mufrad. Mufrad dia muzakkar. Bukan mufrad. Musanna bukan. Jamak bukan. Makrifah. Ada Bukan. Dia nakirah ni, nakirah. Kira ni. makrifah. Nakirah sebab tak ada alif lam. Tadi ada lam. Okey. Muzakkar. Bakrun ni adalah nama orang. Dia satu lah yang betul Ustaz, muzakkar. Makrifah. Nama orang sebenarnya dia adalah makrifah. Walaupun tak ada alif lam kerana nama tak pernah dia. Nama orang tak pernah diletakkan alif lam. Oh, makrifah ya. Marifah lah. Tenang. Al-Adam. Mana lah? Ada. Al-Ahmad. Tak ada. Al-Bab. Dia makrifah. Nama orang Makrifah Ustaz. makrifah. Bukan nakirah. Jadi dalam ruang ni ada dua je lah Ustaz ya. Muzakkar dan makrifah. Mufrad. Muzakkar, mufrad, makrifah. Munsyarif. Syarif. Tanwin. Tanwin. Munsarif kata apa? Ghairun munsarif. Munsyarif. Masya. Apa tanda dia? Ada tanwin. Kalau ghairu tu bukan tiada tanwin. Okey. Jadi maknanya 1, 2, Empat. 3, 4. Empat. 4. Kerana ada 4 pangkah di situ. Begitu juga bunyan. Bunyanun. Bunyanun ni adalah muzakkar ke atau muannas? Mu'annas ni. Bunyan. Itu semua anas. Bunyan ni makna apa Ustaz? Buyat. Bangunan. 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 Bangunan nanah kot. Jadi apa nak tak? Mu'annas. Mones. Mu'annas tak Ustaz? Bukan. Mu'annas al-bunyan. Mufrad musanna. Okeylah. Jadi pangkahlah mana tuan rasa betul. Okey. Ada 4 pangkah. Termasuk dengan apa? Ghairun. Dia dua bangunan ke dia Ustaz? Sebab ada alif nun tu. Yalah dia masuk dalam ni lah. Bunyan. Saris ni. Jadi pangkah yang sinilah. Cuma di sini mu'annas ke muzakkar. Bunyan. Okey. Tuan-tuan kena buat kerja lebih sikit, tengok kamus. Apa kata, apa makna dia tak apa. Tapi dia punya jenis dia. Jenis dia. Kemudian di sini pula. Rasulun. Rusul. Rusulun jamak. Rusulun Dia jamak. jamak. Sebab kalau mufrad dia rasulun. Kalau rusulun ni dia jamak. Jamak, tulislah tempat jamak. Di sini maka jamak ni. Kemudian dia muzakkar ke atau mu'annas? Muzakkar. Muzakkar. Okey. Kalau nak ikutkan perkataan ni kata mu'annas. Tapi orang ni muzakkar. Perkataan ni mu'annas. Macam apa namanya? Lelaki mu'annas ke Ustaz? Bukan. Rusulun para Perkataan tu. Perkataan ni. Contoh macam katalah saya ambil perkataan kitab. Kitabun. Kitabun tu muzakkar kan? Ya. Tu kalau jamak Kutubun. kutubun. Kutub. Kutubun tu mu'annas tu muzakkar. Mu'annas sebab untuk Mana mu'annasnya?
Kalau Rasul, Ya. Rasulun tu lelaki lah. Seorang lelaki, muzakkar. Tapi apabila Rusulun, nama Dia muannas. dah jadi mutakam, jadi muannas. Tapi orangnya orang Dari jamak jadi muannas. muzakkar lah. Tapi perkataan tu, jenis perkataan tu adalah muannas. Macam tangan kita ada 2 belah yang berpasangan. Yadun. Yadun tu tak ada termarbutah pun. Tapi dia dikatakan sebagai muannas. Kenapa? Kerana dia berpasangan. Berpasangan. Jadi muannas dari segi perkataan, tapi muzakkar dari segi orang. Kutubun. Kutubun itu dia anggap sebagai muannas. Tapi sebenarnya apa dia punya dia punya satu, dia punya nama asalnya adalah muzakkar. Jadi kita Rasulun itu muzakkar. Tapi apabila Rusulun ini dia punya jamak taksir. Itu dikira muannas kataan. Kataan tu dipanggil muannas, bukan orang. Macam Usman. Usman ni apa? Muzakkar ke muannas? Usman nama orang kan? Orang. Tapi hujahnya ada alif nun. Usman. Alif nun. Usman ni okey. Kemudian dia adalah muzakkar lah. Okey. Kemudian dia mufrad, bukan jamak. Dia mufrad. Lepas tu dia makrifah. Sebab apa makrifah? Walaupun tak ada alif lam, sebab dia dah mufrad. Kemudian dia terdiri daripada ghairu masuk. Sebab hujungnya ada alif nun hujung. Alif nun, alif hamzah, wa nun. Bukan wa nun. Alif nun, alif hamzah. Itu di antara yang nak tengok nanti. Saya tengok ingat dulu. Kadang-kadang lupa. Nak ingat ghairul mansub. Ini aja tujuan untuk mengulangi lah. Jadi ghairul mansub. Ghairul mansub ni ada tanwin, tak ada berbaris bawah dan tak ada alif lam. Mudah nak ingat ghairul mansub. Tiada tanwin, tiada baris bawah, tak ada alif lam. Dia terdiri pada grup pertama nama. Nama ni maknanya nama yang bukan orang Arab. Seperti Ibrahim, kemudian Zainab, Aisyah, Usman. Usman yang tadilah. Usman. Kemudian Umar, Zuhal, Ahmad, Yazid, Qadaramaut. Ini semua adalah nama-nama yang terdiri daripada ghairul mansub. Dan terdiri daripada sifat. Terdiri daripada sifat ini. Sifat kalau hujungnya ada an, itu adalah berbentuk sifat. Seperti Raihan, Sakran, yang itu tak boleh ada ghairul, dia adalah ghairul mansub. Kemudian bentuk wazan af'alu, af'alu seperti abyadu, a'zamu. Ini adalah wazan isim tafdil. Isim tafdil. Wazan isim tafdil dia tak ada tanwin, tak ada berbaris bawah dan juga tiada alif lam. Kemudian bawah wazan maf'alu ataupun fu'ala. Fu'ala sebagai contoh abyad, a'zama, kemudian masna, sulasa, ruba'.
Itu adalah termasuk dalam sifat yang tak boleh ada yang tiga ni. Kemudian yang ini bukan nama ataupun bukan sifat, seperti kubra, saghira. Ini di ujungnya ada alif maksurah. Alif maksurah itu dia termasuk dalam ghairi. Ataupun masajid. Masajid ni dia jamak kepada masjid. Okay. Masajid. Ada alif di tengah dan 2 huruf ataupun lebih 2 huruf. Ini adalah wazan kepada jamak yang apa dipanggil Taksir. jamak taksir, tapi jamak taksir ada jenis yang ada nama dia. Saya perlu pula nak cari balik lah. Ada dia. Yang ada jamu. Saya nak cari, tak apalah. Jadi maknanya ini adalah jamak taksir yang bukan jamak taksir yang biasa tu, tapi jamak taksir yang ada alif di tengah dan 2 ataupun 3 huruf selepasnya. 3 huruf. Macam masajid. Masajid ni maknanya masjid-masjid. Ataupun masabih. Atau masabih tu maknanya lampu. Lampu-lampu. Banyak lampu-lampu. Oh, misbah. Kemudian sarra. Sahra. Sahra maknanya nama padang pasir. Sahara. Oh, Sahara. Sahara. Sahara desert. Sahara jamak. Jadi jamak tu dia tak ada dia punya apa? Tak ada dia punya ataupun ghairu masuk. Kemudian Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. ya. Ini Pak yang perkataan apa di jamak sirat muntahal jamak ni ke Ustaz? Yalah sirah muntasa jamak lah. Jamak. Ya. Jamak. Saya pun lupa perkataan tu tapi Ya, sirat muntahal jamak. lupa juga. Jadi itu jenis yang dikatakan yang jenis inilah masajid, masabih. Jadi lepas alif ni ada 2 huruf, masajid 2 huruf dan masabih ada 3 huruf. Jadi lepas je jamak huruf-huruf alif di tengah tu ada 2 huruf ataupun 3 huruf, maka dia termasuk dalam ghairu mansari. Okey. Ini sebagai apa namanya, nak mengingatkan kembalilah. Sebab kadang-kadang kita lupa juga nak ingat banyak juga namanya. Jadi eloklah sesekali kita ulang balik. Okey, kita kembali kepada kita punya mata. Jadi tuan-tuan buatlah semua ni. Kalau tak dapat nanti kita bincanglah. Jadi ada 10 je, tak banyak je. Okey, kita pergi. Ya. Ada apa-apa? Ada. Ya ini main pangkah je, tak ada pangkah je. Pangkah lah, nanti kalau tak betul nanti kita bincang lah. Okey. Okey. Lepas tu, bab yang kedua. Muka surat 51. Bab yang kedua ni adalah bab yang tuan-tuan kena faham betul. Kunci memahami satu bahasa adalah dengan cara memahami pola ataupun struktur kalimat ni. Bahasa Melayu pun gitu juga. Bagi peringkat yang mula, sangat penting untuk memahami struktur ini. Apalagi bahasa Arab yang agak berbeza dengan bahasa Melayu. Oleh kerana itu, sebelum kita membahaskan yang lain, kita akan mempelajari struktur kalimat bahasa Arab, terutama struktur kalimat inti. Inti ini yang jadi dia punya inti lah. Adapun keterangan kalimat baru akan kita bahas pada bab 3, insya-Allah. Struktur kalimat inti ini dalam bahasa Arab
minimum harus tersusun daripada 2 kata. Jadi struktur bahasa Arab ni minimum 2 kata, 2 perkataan. Maknanya ayat dia mestilah at least 2 perkataan baru jadi ayat. Kalau tidak, dia bukan ayat. Jadi struktur yang pertama antara isim dengan isim. Yang ini isim dengan fa'il. Yang ini fa'il dengan isim. Jadi apabila begini maknanya, isim dengan isimnya, jawabnya jumlah fa'il lah. Jumlah fa'iliyah. Kalau isim dengan fa'il, jumlah fa'iliyah juga. Tapi kalau fa'il dengan isim, itu adalah jumlah fa'iliyah. Yang tadi isim, yang tadi jumlah ismiyah. Yang 1 dan 2 ni adalah jumlah ismiyah. Isim dengan isim dengan fa'il, jumlah ismiyah. Manakala fa'il dengan isim, ini adalah jumlah fa'il. Sebab yang ini bermula dengan isim, ini mula dengan isim, ini mula dengan fa'il. Jadi tiga kategori ini, 3 struktur ini adalah sangat mustahak kita fahami betul-betul. Okey. Pada kalimat isim dan isim dan fa'il disebut dengan jumlah ismiyah. Sedang fa'il campur isim disebut dengan fa'iliyah. Itu tuan-tuan kena faham. Kalau fa'il dulu, maknanya itu jumlah isimnya. Fa'il dia. Tapi kalau isim dulu adalah isim jumlah ismiyah. Jadi kita boleh katakan bahawa isim jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim, sedangkan jumlah fa'iliyah diawali dengan fa'il. Sebagai contoh di sini, hadza kitabun. Hadza kitabun ni maknanya ini satu ayat lah. Ini adalah buku. Jadi hadza isim, kitabun buku. Is juga isim. Ini isim isyarat, ini isim nama benda. Jadi ini adalah buku. Ini adalah ayat yang lengkap jumlah ismiyah. Ataupun huwa tabibun. Dia seorang doktor. Huwa tabibun. Dia seorang doktor. Jadi dia punya pangkal dia adalah isim. Yang ini pun isim. Ini contoh isim dengan isim. Jadi apabila isim dengan isim ini kita panggil dia jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang pangkal itu namanya mubtada dan yang kedua itu namanya khabar. Hadza mubtada, kitabun khabar. Huwa mubtada, tabibun adalah khabar. Jadi kedua-duanya mestilah berbaris dhammah. Hadza patut bagi dhammah, tapi oleh kerana dia mabni, maka dia tetap macam tu. Kitabun ni kenapa bagi dhammah? Kitabun bagi dhammah kerana dia duduk tempat khabar. Mubtada'nya hadza, khabarnya adalah kitabun. Jadi sebenarnya huwa adalah mubtada', patutnya bagi dhammah, tetapi oleh kerana huwa adalah mabni, dia tetap berbagi atas. Tabibun. Tabibun ni kenapa tabibun ni bagi dhammah? Dia duduk di tempat khabar. Sebab tu dia bagi dhammah. Dia seorang doktor. Kemudian contoh lagi, Zaidun mudarisun. Zaidun, dhammah dia. Pasal apa dhammah? Pasal dia mubtada'. Mudarisun. Mudarisun pun beri dhammah juga. Pasal apa dhammah? Sebab dia khabar. Jadi ini antara isim dengan isim. Jadi jumlah ismiyah. Zaid seorang guru, ayat itu dah lengkap. Aisyatu talibatu. Aisyatu adalah nama orang, Aisyah. Dan dia bagi dhammah. Kenapa bagi dhammah? Sebab dia duduk di tempat mubtada'. Talibatu khabar. Kenapa talibatu bagi dhammah? Sebab dia duduk tempat khabar. Di sini Zaidun ni tak ada, ini adalah laki-laki, mudaris ni pun laki-laki.
Ini Aisyatu. Ada ta marbutah. Wanita. Talibatu. Talibatu tak boleh. Aisyatu taliban. Tak boleh. Sebab dia mesti juga mu'annas dengan mu'annas. Ini mu'annas dengan mu'annas. Jadi Aisyah seorang siswi. Jadi Aisyatu talibatu. Ini bukan sifat. Walaupun banyak persamaan di sini, tapi dia bukan sifat. Tapi dia adalah mubtada dan khabar. Kemudian Zaid telah pergi. Zaid telah pergi, ini juga namanya jumlah ismiyah. Ini dimulakan dengan Zaid. Tapi lepas itu campur dengan fa'il. Fa'il zahaba, telah pergi. Jadi sekarang ni Zaid ni adalah berbaris dhammah kerana dia adalah mubtada. Zahabun adalah orang yang pergi, dia adalah khabar. Tapi dia adalah ayat yang dimulakan dengan fa'il. Walaupun zahaba ni satu kataan, tapi dia sudah merupakan satu ayat. Maksudnya dia telah pergi. Dia seorang laki-laki telah pergi. Jadi itu adalah makna dia sudah jadi cukup satu ayat. Jadi Zaidun Zahabun, Zaidun dan mubtada, Zahabunnya adalah khabar. Walaupun dia khabar patutnya berbaris dhammah, tetapi dia ayat yang dimulakan dengan fa'il, maka zahaba tu dia tak boleh ubah. Zahaba tetap zahaba. Sebab fa'il madi mabni ala fathah. Begitu juga dengan Hadijatu. Ja'at. Kenapa ja'at? Ja'at tu kerana seorang perempuan. Hadijatu. Hadijatu ni adalah nama orang. Kemudian dia duduk di tempat mubtada. Mubtada jadi dia berbaris dhammah. Mesti berbaris dhammah. Ja'at. Ja'at ini adalah fa'il. Ayat ini dimulakan dengan fa'il. Dia telah datang. Dia telah datang maknanya adalah sebagai khabar. Tapi khabar dalam bentuk fi'liyah. Khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ini khabar dalam bentuk ismiyah. Ini khabar dalam bentuk ismiyah. Dan ini bentuk fi'liyah. Jadi dua-dua ni zahabak ni dengan itu adalah khabar kepada Zaidun dan juga Khadijah. Itu kena ingatlah. Mubtada, khabar. Mubtada baris dhammah, khabar mesti baris dhammah. Mesti. Ini dua ni mesti baris dhammah. Jadi jumlah ismiyah boleh terdiri dari isim dan isim, boleh juga terdiri dengan isim dan fa'il. Manakala ini adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dimulakan dengan fa'il. Zahaba. Zahaba makna telah pergi. Zahaba Zaidun. Zahaba sekarang ini sudah jadi fa'il. Madi. Kemudian Zaidun. Bukan lagi tadi. Zaidun tadi sebagai apa tadi? Mubtada kan? Ini tak ada mubtada lah. Dan mubtada khabar ni hanya dalam jumlah ismiyah. Apabila jumlah fi'liyah dia ada mubtada, dia tak ada mubtada, tapi dia ada fa'il dan fa'il. Fa'il dan fa'il. Jadi zahaba Zaidun, maknanya Zaid telah pergi, jadi perbuatannya telah pergi. Kemudian orang yang melakukannya Zaidun. Fa'il. Fa'il pun kena berbaris dhammah. Zahaba Zaidun. Maknanya Zaid telah pergi. Kenapa Zaid berbaris dhammah? Sebab dia duduk di tempat fa'il, pelaku. Jadi kita dapatlah dia punya kesimpulan yang mesti berbaris dhammah ni. Yang pertama mubtada, yang kedua khabar, yang ketiga fa'il. Tiga. Mubtada, khabar, fa'il. Semua itu kena berbaris dhammah. Zahaba Zaidun. Maknanya Zaid telah pergi. Zahaba ni kenapa baris atas? Ini memang fa'il madi mabni ala fathah.
Zaidun kenapa bagi dhamma? Kerana dia adalah duduk di tempat fa'il, orang yang melakukan perbuatan itu. Kemudian zahabat Fatimah. Kenapa ada tamarutah ni? Kerana yang nak ditunjukkan ini adalah orang perempuan. Mu'annas. Fatimah tu nama orang perempuan. Jadi apabila fa'ilnya, fa'il mana kenalah ada tamarutah. Ada tamati di situ. Ataupun di dalamnya ada hiya. Fatimah telah pergi. Telah pergi dia perempuan. Fatimah pergi. Ini adalah ayat yang sudah lengkap. Ayat mufidah namanya. Ayat yang boleh diterima dah. Orang faham semua. Begitu juga dengan ini zahabu. Ya zahabu Ahmad. Yang ini tadi fa'il madhi, ini fa'il mudhari'. Maknanya yang tadi telah pergi, yang ini sedang pergi. Ya zahabu Ahmad, maknanya telah pergi Ahmad. Jadi ya zahabu bu itu bagi dhammah kerana dia adalah fa'il mudhari'. Yang ini tadi zahaba bagi hatta itu adalah fa'il madhi. Fa'il madhi mabni ala fathah. Yang ini ya zahabu ni dibarikan dengan bagi dhammah ni kerana dia adalah fa'il mudhari', sedang pergi. Jadi Ahmad sedang pergi. Kemudian kenapa Ahmad ini berbagi dhammah? Bagi Ahmad kerana dia duduk di tempat fa'il. Ahmad yang sedang pergi. Kenapa Ahmad ni bagi dhammah satu je? Ahmad sedang. Kenapa berbagi satu? Ahmadu. Ahmad. Ya, ada hamzah kan? Ada, maksud saya tak ada alif lam depan. Tak ada alif lam. Kenapa? Patutnya ada alif lam lah kan? Kalau tak ada alif lam ni ada Ahmadun lah patutnya. Kenapa ditulis dengan Ahmadu? Jawab dia. Ghairu. Oh, ghairu munsharif kan? Ghairu munsharif. Kita kena ingat tu. Okey. Nanti kalau duduk seorang-seorang kan, apa satu pula ghairu. Patutnya dia bisa ada tanwin lah. Sebab Ahmad ni masuk dalam kategori ghairu munsharif. Kemudian tazhabu Aisyah. Jadi sini yazhabu ni untuk laki-laki. Sebab itu yazhabu. Yazhabu siapa? Ahmad. Tazhabu ni kenapa ta? Ini adalah untuk perempuan. Siapa perempuan tu? Aisyah. Kenapa Aisyah tu berbagi dhammah? Sebab dia duduk di tempat fa'il. Kenapa tak ada tanwin? Kerana dia ghairu. Tak ada tanwin, tak ada alif lam. Kerana dia duduk tempat ghairu. Jadi kita nak kena ingat jugalah, kalau tidak kita cari-cari apa sebabnya, Jadi keseluruhan kalimat di atas termasuk jumlah fi'liyah kerana yang tersusun daripada fa'il, baik fa'il madhi ataupun fa'il mudhari' dan isim. Bila kita perhatikan susunan bahasa Arab agak berbeza dengan bahasa kita, di mana predicate perbuatan lebih didahulukan daripada subjek pelaku. Kemudian semua isim sebagai subjek, sebagai pelaku pada kalimat fa'il jumlah fa'iliyah atas harakat dhammah. Dhammah yang tadi, apa di dhammah? Contoh di sini tadi. Kenapa Ahmad ni dhammah? Kenapa Aisyah ni dhammah? Kenapa Fatimah ni pun dhammah? Kerana dia duduk di tempat pelaku, fa'il. Hal semacam ini, insyaAllah kita akan bincang selanjutnya. Okey. Selanjutnya, time lah. Ada sikit lagi, ada 2 minit lagi. Apa perbezaan? Ada apa perbezaan antara fi'liyah dengan ismiyah untuk penggunaan yang sama? Jadi kalimah berikut maknanya sama. Zahaba Zaidun dengan Zaidun zahaba, maknanya sama.
Zahaba Zaidun, maknanya Zaid telah pergi. Kalau Zaidun zahaba pun telah pergi. Hanya lazimnya bila kita ingin menyusun kalimah yang mengandungi fa'il, sebaik-baiknya kita gunakan jumlah fi'liyah. Kalau kita nak mengandungi fa'il, elok kita gunakan dengan jumlah fi'liyah. Mulakan dengan perkataan fa'il. Bila kita menggunakan jumlah ismiyah seperti Zaidun zahaba, maka bentuk seperti ini bertujuan untuk memberi penekanan bahawa yang telah pergi itu adalah Zaid, bukan orang lain. Jadi kalau kita buat ayat fi'liyah, ismiyah, maknanya kita nak tekankan siapa yang pergi. Zaid lah, kalau Ahmad lah. Jadi maknanya kita nak tekankan Zaid yang begitu, bukan orang lain. Jadi maknanya ismiyah ni lebih kuat lah. Dia punya itu lebih kuat. Manakala yang Zaidun zahaba tu bukan yang tadi. Yang apa? Dia lebih kuat lagi. Zaidun. Zaidun ini fa'il dulu. Jadi dia punya tu tak berapa kuat. Kalau orang tanya siapa yang pergi tu? Zahabun Zaid. Jadi dia rasa macam Zaid lah. Jadi tak berapa kuat ayat. Tapi kalau kata Zaidun zahaba, maknanya tak ada orang lain yang pergi, mesti Zaid. Itu beza dia antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Jadi selanjutnya untuk pincangan yang lebih detailnya, insya-Allah kita tangguhkan minggu depan lah, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey, ada pertanyaan? Next. Ada pertanyaan? Kalau tak ada bincang, ada nak bagi pendapat? Adalah tahu ada yang beri pendapat yang lain daripada yang berbincang. Okey, Ustaz. Ada juga. Okey, alhamdulillah. Kalau tak ada juga, kita berhenti kat ni lah. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan, pada muka surat berapa ni? 54. Item kedua. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus solihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu ya Allah. Kami sentiasa memuji-Mu ya Allah. Kami meminta pertolongan dan kami meminta keampunan-Mu ya Allah. Dan kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Engkau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi menyatakan kesyukuran ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadi kalau kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau kurniakan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Amin. Pokoknya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang keredai. Ya segera itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati serta mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan pada kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana Amin ya Allah. rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wa qina azabannar.
Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa Amin. salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. 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 Nah, Allah, kita jumpa minggu hadapan. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih. Sama-sama.